akan ada sesi 2 hala dan 3 hala di mana Cikgu Zul akan kongsikan kepada anda beberapa topik, kaedah untuk animation, add dengan brush yang saya nampak tadi tu. Kemudian cikgu-cikgu akan terus hands on. Malam ni kita terus hands on kepada siapa yang ada iPad, siapa yang ada MacBook, interface lain sikit, ataupun siapa yang ada iPhone. So terus boleh test run malam ni. Dan Cikgu Zul dah tunjukkan video macam mana nak multitask. Dah tunjuk belum multitask? Belum lagi. Sekejap lagi saya tunjukkan. Lagi. Okay. So nanti Cikgu Zul tunjuk macam mana nak multitask pada iPad anda. Okay. So sebenarnya ini kelebihan yang ada pada iPad anda di mana kita akan cikgu boleh split kepada 2 screen multitask. Satu cikgu boleh tengok step Cikgu Zul bagi, dan sebelah kiri Cikgu Zul sebenarnya cikgu boleh buka keynote terus hands on. Cikgu terus test run. Okay, dan kita akan bagi masa pada cikgu untuk praktikkan apa yang Cikgu Zul akan bagi. Dan insyaAllah untuk pendaftaran di tengah-tengah sesi nanti kita akan ada take 5 break. Masa tu saya akan bagi link untuk pendaftaran. InsyaAllah untuk daftar SPM KPM lah, sebab kita nak cuba kawal dari segi bukan hanya sekadar kuantiti, tapi kita nak lebih kepada kualiti kepada cikgu-cikgu agar ilmu yang cikgu dapat ni betul-betul dapat dimanfaatkan. Okey. Lepas tu Yuzul. Okay. So kita mula dulu ke? Belum 9.45 lagi ni. Okay. Okay, jadi kita mulakanlah dulu. Jadi sebelum tu saya akan tunjukkanlah bagaimana kita nak multitask menggunakan iPad. Okay, jadi lepas ni masa saya terangkan nanti cikgu pun boleh jugalah buat menggunakan keynote masing-masing. Okay, jadi saya akan tunjukkan video dia lah. Okay. Okay, jadi ini adalah skrin iPad ataupun Apple device anda masing-masing. Okay, jadi ni saya tunjukkan untuk iPad lah. Jadi okay, jadi video dia ada dekat sini. Okay, dari bawah tu anda boleh tatal ke atas. Jadi bila anda tatal ke atas nanti akan keluar keynote tu lah. Jadi dari keynote tu anda boleh tolak, tarik ke atas. Nanti akan keluarlah skrin baru untuk anda buat multi screen. Jadi nanti dekat keynote ni anda boleh edit lah apa yang anda hendak. Okay, jadi sekarang boleh cubalah saya tunjukkan lagi sekali dengan saya punya ni. Okay, contoh saya buka Zoom ni. Okay, dari tengah atas saya tolak ke atas. Okay, sampai akan keluar taskbar nama dia ni. Okay, lepas tu keynote sebab tak ada, kita try keynote dulu. Okay, kita cuba lagi sekali. Okay, dari bawah, tengah, kita tatal ke atas. Okay, sampai keluar keynote, kita tekan lama-lama sampai keluar keynote, untuk kita tarik ke atas. Nampak? Jadi dia akan keluar skrin baru untuk kita multi screen. Okay, boleh cikgu-cikgu? Kalau tak boleh, bagi tahulah, nanti saya akan terangkan lagi sekali. Okay, jadi sementara kita nak tunggu sekejap ni, 9.45, okay, lagi 2 minit ni. Okay, saya nak cerita sikit lah. Saya sebenarnya dengan Apple ni tak lama sangat lah. Baru lebih kurang dalam 4 bulan. Saya mula bulan 12 tahun lepas. Tapi sebab dia dah beli iPad, dah join bengkel, memang saya hook lah dengan Apple ni. Jadi memang tu yang saya nak share lah apa yang pengalaman saya selama 4 bulan ni. Saya gunakan iPad. Okay, jadi mostly iPad memang saya gunakan untuk aplikasi Keynote lah. Okay, jadi saya akan tunjukkan Keynote saya. Okay, jadi bukan Keynote. Okay, ini adalah saya punya Keynote. Okay. Jadi hari ini
kita akan buat animasi. Ni slide. Okey, Keynote tu. Okey, ini adalah Keynote saya. Okey, jadi apa yang saya suka dengan Keynote ni adalah dia clean. Dia punya interface. Dia hanya nampak kita punya workspace saja. Jadi benda-benda yang kita tak perlukan, macam nak editing, nak apa semua, dia letak dekat bahagian kecil dekat atas saja. Kalau kita nak perlukan, baru kita akan nampaklah apa yang, baru kita akan tekanlah apa yang kita perlukan. Okay, jadi hari ini untuk animation saya akan tunjukkan 4 perkara. Okay, yang pertama saya akan tunjukkan apa itu add dengan brush button. Okay, jadi apa yang kita nak gunakan dalam add dan brush button. Jadi untuk edit, buat animation ni, add dengan brush ni antara yang fungsi penting lah dalam kita membuat animasi. Okay, yang kedua saya akan tunjukkan how to animate. Macam mana kita nak animatekan benda, objek ataupun image yang kita, ataupun perkataan yang terdapat dalam Keynote ni. Okay, yang ketiga ni memang saya punya favourite lah. Memang magic move. Cikgu Zul. Ya. Cikgu Zul boleh mencelah sekejap. Okay. Saya rasa kita kena tunggu dulu sebab kita dah janji pukul 9.45 kan. Okay. Hold sekejap. Okay. Jadi Cikgu Razif ni dululah introduce apa-apa. Okay. Okay, jadi kita tunggu sebentar lah sebab dah janji kan. Host tiba silent ni. Cikgu Zul mic. Okay, sorry. Sebenarnya internet terkeluar tadi. Tak tahu Unify masalah. Okay. Saya tak ada hack Tak ada. Terkeluar, sorry. Okay. Kalau boleh kita mulakan dengan kita nak kenal lah Cikgu Zul ni mengajar apa, daripada mana. Lupa. Okay. Okay, Cikgu Zul, teruskan. Okay, nama saya Muhammad Zulfadli bin Kamarudin. Saya berasal dari Melaka lah. Saya mengajar di SK Kerubong. Okay. Jadi saya mengajar subjek sains dan bahasa Inggeris. Okay, jadi saya dengan Apple ni, saya mula gunakan Apple masa 2016. Saya beli Mac dulu. Jadi sebab orang semua nak pakai MacBook, saya pun nak pakai MacBook, tapi saya pun tak tahu kan, memang beli je kan. Dan aplikasi yang ada dalam MacBook pun memang tak pernah guna lah. Memang Keynote tu nampak ada tapi nak tekan takut sebab memang dah biasa gunakan aplikasi macam PowerPoint, Word semua kan sebelum ni. Okay, jadi lepas saya join bengkel dengan Profesor Dr. Azmar, atau lepas tu yang saya mula kenal dengan iPad. Lepas tu saya join bengkel Cikgu Razif, lepas tu join lagi bengkel Profesor Azmar lagi sekali. So daripada situ memang saya mula hook lah dengan Apple in Education ni. Jadi memang saya fokus untuk inilah pengajaran saya ingin menggunakan Apple. Okey, jadi hari ini saya akan kongsikan tentang cara menggunakan Keynote lah untuk membuat animasi. Okey, macam semalam Cikgu Show telah kongsikan apakah itu Keynote dan tips and tricks lah yang menggunakan aplikasi Keynote. Okey. Okey. Jadi saya share screen. Ya, Fali tak dengar, tadi dengar. Okey ya, boleh. Okey, dengar. Okey ya. Okey, tu. Okey, jadi kita sambung .
Okey, jadi saya tunjukkan balik lah tadi macam kita nak buat kita nak buat dua skin dekat iPad. Okay, jadi dari bawah tengah ni kita tatal naikkan ke atas, kita tekan tolak, naikkan ke atas. Okey, sampai keluar keynote tu kan. Jadi kita tekan lama-lama, terus kita tolak ke atas. Okey, jadi keluarlah aplikasi keynote. Jadi untuk dalam bengkel kali ni kita akan gunakan kita akan buat hands on lah. Jadi semasa saya terangkan, cikgu-cikgu bolehlah mencuba membuat animasi menggunakan keynote. Okey. Jadi sekarang saya akan sambung semula. Okey, jadi untuk hari ini saya akan terangkan tentang basic animation. Jadi untuk basic animation ni ada 4 perkara yang saya akan sentuh. Okey. Jadi ini adalah 4 perkara tersebut. Okey, yang pertama adalah add dengan brush button. Okay. Add dengan brush button. Okey, jadi untuk animasi ni memang kebanyakan masih akan gunakan 2 butang ni lah. Okey, yang kedua adalah macam mana kita nak buat animasi tu, how to animate. Okey, yang ketiga adalah yang favorite saya, memang video yang saya buat memang saya kebanyakan memang saya akan gunakan magic move. Okey, cara kita nak gerakkan. Okey, dan akhir sekali macam kita nak exportkan animasi yang kita buat menggunakan Keynote, kita nak masukkan ke dalam movie. Okey, jadi yang pertama sekali add dengan brush button. Okey, jadi kalau anda tengok iPad anda di sebelah atas, sebelah kanan, okey, bawah bateri dengan tanda wifi tu, okey, anda akan jumpa butang tambah. Tu butang add lah. Okey, jadi butang tambah ni adalah untuk kita tambah apa-apa yang kita kehendaki ke dalam kita punya Keynote. Okay, jadi anda nak masukkan gambar, anda nak masukkan shapes, bentuk, anda nak masukkan perkataan, anda nak masukkan bunyi, rakam suara. Jadi semua itu adalah menggunakan butang add. Okay, saya tunjukkan jadi bila anda tekan, okay, ada 4 kat atas tu. Kita mula yang dari sebelah kiri sekali lah. Okay, kiri ni adalah butang table. Ini kita masukkan jadual lah untuk kita membina jadual. Okay, yang kedua butang chart. Okay, jadi anda boleh masukkan chart, carta 2D, carta 3D ataupun carta interaktif. Anda boleh cuba kan nanti. Okay, yang ketiga adalah butang shapes. Jadi untuk animasi ni banyak kita gunakan shapes lah. Okay, shapes ni yang pertama ada basic, ada object, ada animal. Anda boleh carilah, anda boleh tolak ke kiri untuk mendapatkan lebih banyak shapes. Dan kalau anda nak lebih mudah, hanya tekan saja butang search ni sebelah kiri, type je. Contoh saya nak cari tentang planet. Saya hanya type planet. Okay, jadi akan keluarlah beberapa contoh shape. Ni shape ni memang sedia ada lah dalam Keynote. Kalau yang lain tu anda nak, anda kena buat sendirilah. Nanti pun Encik Noremi akan terangkan tentang how to make shape using Keynote. Okay, ini shape yang sedia ada dalam Keynote. Okay, dan yang terakhir sebelah kanan ujung sekali adalah foto. Kita nak addkan foto or video, kamera, audio. Okay, ini yang keempat lah fungsi. Okay, jadi itu yang pertama yang saya terangkan butang add. Okay, yang kedua adalah butang brush. Okay, brush ni basically adalah untuk kita edit apa objek ataupun perkara-perkara benda yang kita masukkan ke dalam Keynote tersebut. Okay, contoh macam ni saya ada perkataan objektif. Jadi untuk lihat butang brush ni, okay, bila anda cuba tekan, okay, yang ni contohlah. Ni kalau kita tak klik apa-apa objek, jadi dia akan menunjukkan setting kepada dia akan tunjukkan setting kepada slide tersebut lah. Okay, tapi kalau anda tekan satu objek, contoh saya dah ada perkataan ni, objektif ni, saya tekan brush. Okay, jadi itu adalah editing ataupun editing, dia akan keluar editing untuk perkataan tersebut. Dari aspek style, ujung sekali anda nak letak kotak, fill, border, shadow, reflection. Atau yang kedua text. Ni kalau ada perkataan lah. Jadi ni macam biasalah kita nak pilih font apa, nak letak size apa dan color dan alignment dia. Okey, dan yang terakhir adalah arrange. Arrange kita nak susun dekat dalam slide tu mana yang atas, mana yang bawah.
Okay, jadi bila kita macam compilekan dia, nanti kita dapat lihat lah mana yang atas, mana yang bawah. Okay, jadi sama juga macam contoh saya tekan ni, gambar saya ada kat bawah ni. Okay, jadi bila saya tekan butang brush, dia akan tunjukkan editing dekat situ. Ini adalah gambar yang saya lukis menggunakan pensel. Okay, itu adalah 2 butang. Jadi ada apa-apa soalan tak tentang add dengan brush button? Kejap lagi kita akan tunjukkanlah macam nak aplikasikan. Jadi kalau cikgu ada nak tanya soalan, boleh terus unmute dan tanyakan soalan. Saya kat chat takut saya tak perasan apa yang cikgu tulis. Ada yang bertanya apa-apa? Okey, tak ada. Okey, jadi saya akan teruskan yang kedua lah, how to animate. Okey, nak how to animate ni, dia sebenarnya senang. Dan kalau cikgu selalu buat, lagi cikgu pakar lah, mahir lah. Jadi kita test. Okay, jadi dalam cikgu boleh, saya letakkan, saya bukakan slide baru. Okay, jadi macam biasa. Okay, hari ni saya akan tunjukkan saya nak animatekan objek dulu lah. Jadi kita akan perlu tekan butang apa dulu cikgu? Add ke brush? Add. Add, okay betul. Jadi kita nak masuk ke objek, kita tekan butang add. Okay, jadi saya pilih objek lah. Okay, contoh saya nak masukkan sun. Okay, sun matahari. Okay, saya pilih satu objek. Saya tekan yang ni. Okay, jadi dia default dia, by default dia akan warna biru lah. Cikgu nak tukar apa semua, cikgu nak setting dia, nak tukar warna lain, cikgu tekan apa? Tekan brush. Okay, bagus. Betul. Brush. Tekan brush. Okay, bagus. Okay, jadi ni objek yang ada, saya besarkan. Ni adalah sun tu. Okay. Okay, sekarang saya tekan brush lah sebab mana ada sun warna biru kan. Okay, so saya tukar dekat dia punya style. Saya fillkan dia. Okay, boleh pilih banyak warna lah. Okay, saya ambil yang ni lah. Okay, warna kuning. Okay. Untuk animate, kita mesti ada objek atau perkataan tu lah dekat dalam kita punya keynote. Okay, jadi saya tekan sekali je cikgu dekat objek tersebut. Okay, dia akan keluar apa yang panggil ni, perkataan-perkataan setting yang ada untuk image apa objek tersebut. Okay, kita ada cut, copy, delete, add to shapes, comment, link and animate. Okay, jadi cut, copy, delete tu cikgu faham lah sebab biasa kita gunakan. Okay, jadi butang yang sebelah kanan sekali, animate. Okay, itu yang kita akan gunakan pada hari ini. Okay, jadi lepas cikgu, saya akan tekan butang animate. Okay, bila cikgu tekan butang animate, cikgu nampak dekat atas tu jadi apa? Perkataan cikgu punya keynote, dia akan bertukar jadi warna biru. Okay, bila masuk warna biru ni bermakna anda berada dalam animation punya phase lah. Jadi dia akan fokus kat animation kat situ. Okay, jadi untuk animation ada 3 jenis animation. Ada built-in, ada action, ada build-out. Okay, built-in ni untuk kita masuk lah. Okay, jadi cikgu tekan, saya tunjukkan built-in dulu. Okay, jadi cikgu boleh pilih. Okay, ada banyak contoh built-in yang ada. Okay, memang banyak lah. Jadi saya tunjukkan, saya pilih comment. Okay, cikgu tekan aja, dia akan tunjukkan apa kat animation dia. Saya tekan confetti, dia akan tunjukkan preview dulu. Apa yang akan terjadi. Saya tekan fireworks. Tunjukkan lah ada fireworks pada image tersebut. Okay, pada objek tersebut. Dan saya tekan flame. Ni contoh lah. Okay, dia ikut cikgu lah. Cikgu pilih mana yang cikgu pengurang. Okay, kegemaran cikgu. Okay, macam saya rasa saya pilihkan comment. Okay, bila cikgu dah siap pilih, cikgu tekan sebab nampak sebelah kiri ada butang pangkah. Cikgu tekan pangkah. Okay, nampak dekat bawah tu untuk bahagian add built-in. Okay, lambat pula. Okay, akan keluar animation yang cikgu pilih iaitu comment. Okay, jadi untuk cikgu edit lagi, untuk kita setting lagi pada animation cikgu pilih, cikgu tekan lagi. Okay, yang ni cikgu boleh tukar lah. Okay, contoh cikgu nak tambahkan dia lebih panjang. Jadi saya naikkan 1.5, 2.5 second, saya naikkan lagi. Jadi animation ni jumlah masa yang untuk objek ni animate berdasarkan duration ni. Lepas tu cikgu boleh tekan butang play ni untuk testing, tengok betul tak 4.5. Okay, jadi dia akan slow lah. Okay, cikgu tekan lagi.
Boleh left to right ataupun right to left. Okay. Cuba testing, tekan ni. Okay. Okay, jadi itu adalah animation built-in. Okay, yang kedua, add action. Okay, add action ni maksudnya bila dia dah ada dekat dalam cikgu punya keynote tu, apa yang cikgu nak buat. Okay, jadi cikgu boleh buat lah. Pilih mana yang cikgu nak ada blink. Blink dia blinking lah. Ada pulse macam duk-dap. Okay. Ada jiggle, gelik. Okay. Jadi ataupun create path. Saya nak tunjukkan matahari. Okay. Dia boleh bergerak. Create path ni maksudnya kita nak tunjukkan dia bergerak. Okay. Saya pilih create path lah. Okay. Saya gerakkan. Okay. Cikgu nampak kan sikit dia akan bergerak. Okay. Ni yang warna merah tu arah pergerakan ni lah. Jadi cikgu boleh gerakkan dia pergi mana-mana saja. Ikutlah cikgu punya slide tu, cikgu animation cikgu nak buat macam mana. Okay. Macam ni saya cuba buat dia berpusing. Tak nak berhenti pun tak apa. Okay. Oh, rotate. Ni saya punya ni lah. Saya punya lah. Saya cuba rotate dia. Okay. Okay, pusing lagi. Dia ikut lah. Kalau macam contoh saya mengajar subjek sains, saya nak tunjukkan udara masuk. Jadi dari hidung pergi ke trakea, pergi ke paru-paru, boleh tunjukkan lah pergerakan udara tu. Jadi nanti saya akan tunjukkan contoh lah. Kejap lagi. Saya dah buat animation. Okay, ni contoh. Okay, nampak? Sampailah. Okay, saya buat satu bulatan. Okay. Jadi dah siap, cikgu boleh tekan butang. Done. Okay, tekan done. Okay, macam biasa cikgu boleh tekan lagi dekat motion path tu, cikgu boleh setting dia. Tambah, okay, contoh 7 saat ni lama sangat. Cikgu pendekkan sikit. Jadi 3 saat cukup kot. Okay, try play. Tengok dia bergerak. Okay, jadi itu adalah gerakan matahari tersebut. Okay, dan last sekali build out. Build out ni macam biasalah untuk kita keluar. Objek tu kita nak hilangkan dia daripada skrin. Okay, tekan build out. Sama juga cikgu pilih lah mana-mana yang cikgu suka. Contoh saya pilih twist and scale. Okay, sebab tadi kita gunakan motion path, jadi dia akan pergi dekat kedudukan terakhir sekali yang cikgu setting. Okay, jadi lagi sekali tekan play. Okay, dia bukan kat tengah-tengah tadi sebab tadi motion path saya letak dekat atas sikit. Cikgu nampak dia hilang dekat tempat kedudukan terakhir je. Okay, jadi macam biasa, saya boleh setting, saya buat anti-clockwise, duration saya naikkan sikit, saya try play. Okay, jadi matahari tu akan menghilang dia slowly ya. Okay. Okay, ini adalah animation. Okay, sekarang bila cikgu dekat atas sekali, cikgu akan nampak ada sebelah kiri. Sebelah kiri ni adalah butang undo lah. Kalau macam kita dah buat animation macam tak nak, kita boleh undo. Okay, sebelah kanan dia ada 3 butang. Butang play, butang list dengan done. Play ni kita nak tengok daripada mula. Okay, saya tekan. Dia akan tunjukkan lah. Okay. Okay, sebab tadi saya tekan on tab, saya kena tekan. Okay, dan last sekali dia akan twist and turn. Hilang daripada image. Okay, dah siap. Okay. Okay, sekarang adalah butang list. Sebab yang kedua, okay, butang list ni kita nak susun balik lah. Mungkin cikgu nak tukar kedudukan image. Ini untuk kalau kita ada banyak animation lah, banyak objek dan banyak animation, mana kita nak masuk dulu, mana kita nak stay kan, mana kita nak gerakkan dulu. Jadi cikgu boleh pilih lah. Okay, jadi macam ni. Okay, sebab saya tak nak on tab. Sebab saya kalau saya buat video, saya malas nak saya tekan-tekan nak tengok dia punya animation. Saya akan tekan objek kedua, saya akan tekan after build one. Okay, jadi maksudnya dia automatic. Lepas dia commit masuk dengan cara commit, dia akan terus bergerak motion path. Okay, sama juga yang ketiga, animation yang ketiga, saya tekan after build tu. Okay, jadi dia terus sambung. Jadi saya tak perlu tekan lah. Jadi bila saya tekan play lagi sekali. Masa delay tu perlu buat tak? Delay kejap lagi saya terangkan. Okay, saya tunjuk contoh tu. Okay, saya tekan.
Jadi saya tak perlu tekan tab banyak kali lah. Objek tu hanya akan continuous bergerak ikut animasi yang saya nak. Okay, jadi dia lag sikit cikgu. Okay. Okay, dan tadi cikgu ada tanya pasal delay. Delay ni maksudnya kita nak berhenti. Okay, jadi macam contohnya macam cikgu nak buat video lah, sebab cikgu tak nak dia terlalu cepat sangat bergerak. Contoh, daripada dia masuk dari komet sebelum dia bergerak motion pass tu, cikgu nak dia delay. So cikgu tambah lah. Okay, cikgu tambah. Contoh saya delaykan 1.5 saat. Okay, sebelum lepas dia motion pass, dia nak keluar exit daripada keynote, saya delaykan juga 6 saat, 0.6 second. Okay, so saya tekan preview, tekan play. Okay, jadi ni yang pertama. Okay, dia akan delay 1.6 saat yang tadi sebab saya ada tekan. Okay, terus dia motion path. Okay, dan akhir sekali dia akan keluar. Okay, jadi itulah basic animation, how to animate. Okay, itu untuk satu objek je lah. Okay, dah siap. Bila cikgu tekan done, dia akan keluar dah dari animation punya frame, kembali kepada keynote yang asal. Okay, jadi setakat ni ada cikgu yang nak bertanya apa-apa? Ada kemuskilan? Cikgu boleh unmute dah, cikgu boleh terus cakap. Cikgu Zul, Assalamualaikum. Assalam. Nak tanya, kalau kita lukis gambar orang lidi dan kita nak orang lidi tu berjalan, boleh lah maknanya kan Cik Zul? Guna motion path lah. Maknanya boleh lah ya, dengan orang lidi tu berjalan. Ya, okey. Dia tak adalah nampak jalan macam kaki dia tu bergerak juga macam animation. Dia hanya nampak objek tu bergerak je lah. Contoh dari kiri ke kanan. Oh, okey. Dia tak boleh nampak. Dia tak ada nampak kaki. Okey, saya tunjukkan contoh. Okey, saya tambah. Okey, saya tekan plus. Saya ni. Okey, saya tambah objek. People. Okey, ni okey, ada gambar perempuan berjalan. Okey, saya besarkan dia. Okey. So, saya akan tekan butang. Saya akan tekan dekat objek tersebut sekali saja sampai keluar animate. Tekan. Okey, so saya akan tekan yang ketiga lah, yang kedua, create path. Okey, so saya gerakkanlah dia ke depan. Stop kejap, gerak lagi, stop kejap. Gerak, stop. Okey, sampailah dia keluar dari screen. Okey, dah siap, saya tekan done. Okey, saya naikkan sikit lah. Kasi dia jalan slow-slow. 6.5 saat. So, saya tekan play. Nampaklah dia bergerak macam tu. Dia hanya boleh pergerakan yang basic lah. Tak boleh lah nampak kaki tu bergerak macam kartun yang betul-betul. Oh, okey. Terima kasih banyak. Okey, sama. Okey, jadi ada yang ingin bertanyakan lagi soalan? Okay, sambil tu saya tunjukkan kejap lah saya punya slide. Okay. Sampel yang sebelum ni. Tunjuk sampel yang sebelum ni. Sampel Tunjuk sebelum ni. sampel yang cikgu buat sebelum ni. Okay. Okay, macam contoh ni saya nak mengajar tajuk pernafasan. Okay, saya nak tunjukkan laluan udara semasa menarik nafas. Okay. Okay, contohnya saya nak tunjukkan pertukaran gas semasa menarik nafas. Okay. Jadi semua cikgu nampak skrin ni. So saya tekan play lah sebab saya dah animatekan semua. Play. Okay. So cikgu nampak gas tu dia bergerak masuk. Sorry ada lag sikit. Jadi yang biru tu oksigen, yang merah tu karbon dioksida. Oksigen masuk lebih banyak ke dalam paru berbanding karbon dioksida. Okey. Jadi boleh cikgu? Ini contohlah yang saya dah buat. Okey, boleh.
Okay, jadi tu basic basic untuk how to animate lah. Ada 3 tu, built in dekat tengah tu dengan out. Okay, saya tunjuk nama slide saya. Okay, ada soalan maknanya. Cikgu Zul nak tanya. Okay, ya. Kalau macam yang Cikgu Zul bagi contoh tadi tu, ada yang pernafasan ada objek-objek merah dan biru tu kan. Dia animate sekali masuk. Itu kalau macam tu macam mana Cikgu Zul susun dia animate sekali semua tu ya? Okay, saya buka balik. Macam contoh yang kita buat ni satu objek je kan? Satu objek. Dia memang banyak objek, kena buat satu-satu. Dia memang dia lah. Okay, contoh saya tunjukkan saya punya. Tunjuk contoh macam mana nak setkan dia gerak sekali semua. Ya, so saya tekan satu objek, animate. Okay, saya masuk animation punya interface. Saya tekan saya punya ni. Okay, nampak Jadi circle-circle ni semua satu-satu pergerakan dia. Okay, jadi saya buat wave. Dia bergerak sekali. Jadi boleh nampak lah tadi. Semua 5 biru tu dia akan bergerak sekali. Mula-mula memang saya gerakkan satu-satu sampai dia pergi dekat peparu mana-mana. Okay, lepas tu saya settingkan balik dekat build order ni. Saya wave. Wave. Okay. Jadi semua cikgu boleh nampak bila saya tekan semua wave lah. Okay. Ya. Baik, terima kasih. Sama. Ada yang ada soalan lagi ke? Chat. Contoh macam tu animate udara masuk tu atas image still pernafasan. Contoh pernafasan tu animate udara masuk tu atas image still pernafasan. Saya tak faham apa soalan cikgu ni. Cikgu boleh terangkan tak? Cikgu boleh tanya balik tak? Contoh masuk animate udara masuk tu atas image. Maksud cikgu dia build order ke apa ya? Okay, jadi macam animate tu tadi, boleh tengok dekat ni, dia order dia tu ni lah. Jadi yang untuk yang oksigen dengan karbon dioksida tu kita kena letak ke atas lah supaya dia bila dia masuk dekat dalam hidung tu dia tak hilang ke belakang. Jadi cikgu arrange dia dekat sini lah, dekat bahagian brush. Okay. Jadi ada soalan lagi? Saya tunjuk ada contoh lain. Okey, contoh pencernaan makanan pun sama juga. Okey, saya nak tunjukkan makanan masuk ke perut. Okay, ni saya build in, saya buat ni. Okey, nampak. Okey, makanan tu bergerak lah. Masuk ke perut. Okey. Lepas tu dia tercerna, jadi semakin kecil dan dia terus bergerak lah. Turun ke esofag, turun ke usus. Okey. Okey, jadi saya rasa untuk how to animate ni tak ada soalan lagi tak? Okey, ada cikgu dah buat Okey, betul. Okey. Jadi kita tengok kita punya. Jadi cikgu ada soalan lagi untuk sebelum kita nak buat hands on lepas ni? What if we do here the animation if I share this keynote project to the teacher, will the animation still work? Yes. Cikgu Lady Miza. Kalau cikgu share dalam bentuk keynote, memang orang yang dapat tu dia buka juga dalam keynote, animation tu memang still works. Dia takkan lari lah. Tak kisahlah cikgu letak berapa banyak animation pun, it still works. Yes, very awesome. Okay. Okay, untuk yang ketiga ni, magic move, saya rasa takut cikgu pening pula. Saya rasa kita buat
hands on dulu lah. Jadi cikgu mungkin boleh letakkan 2 atau 3 objek. Cikgu hari ni kita belajar objek dulu lah, yang perkataan semua yang nanti dulu cikgu boleh letak objek apa yang cikgu suka, cikgu cuba animatekan sambil dengar. Sambil tu nanti saya akan tunjukkan lah juga contoh-contoh yang lain. Okay. Cikgu L ada. Kalau kita nak delete animation macam mana? Delete animation. Okay. Contoh ni matahari tadi. Kita tekan balik animate. Masuk animation pane. Okay. Command ni tak cantik lah. Saya nak tukar. Saya tekan balik kat command. Nampak bawah sekali tu ada butang delete. Nampak tak cikgu? Okay. Saya tekan delete. Okay. Hilang. So kita tambah built-in lain. So kita tambah compress. Okay. 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 Sekarang itu je lah. Okay, jadi sambil cikgu buat tu je rasanya cikgu L. Okay, ada soalan lagi? Boleh ulang lagi sekali tak yang delete animation tu? Okay, delete animation. Okay. Cikgu pastikan cikgu dah masuk dalam animation pane. Okay, saya tunjuk lagi sekali lah. Okay, saya tekan pada objek, klik animate. Okay, masuk dalam animation pane punya. Okay, klik mana animation yang cikgu tak nak. Contoh, cikgu tak nak compress ni. Cikgu pergi tolak sampai ke bawah, cikgu nampak butang delete. Okay, cikgu tekan delete. Okay, jadi dia hilang lah. Okay. Okay, nampak. Thank you. Okay, sama-sama. Okay. Soalan yang ketiga, soalan dari iPad SK. Kalau kita share ke Android, save as PDF or video. Okay, save as video yang keempat nanti cikgu. Tajuk saya hari ni, saya akan tunjukkan. Export tu nanti. Dia memang terus boleh import image dan gallery. Boleh cikgu. Okay, kita try tambah. Tekan yang sebelah kanan sekali. Foto or video. Tekan recent. Contoh saya ambil gambar kucing ni. Ni. Okay, turunlah image. Ni kalau ada gambar lah. Okay. Keynote ni macam PowerPoint. Okay. Cik. Okay, guys. So sebenarnya kalau cikgu lihat di sini ada beberapa animation lah kita test. Tapi sebelum tu kita akan ada break sikit. Okay, kepada cikgu-cikgu semua yang sedang pada malam ni, kita 100 partisipan, alhamdulillah. So saya akan sharekan sekarang ni link untuk cikgu daftar PLC sebentar sebelum kita hands on terus. Okay. Saya ada share dekat ruang chat tu. So cikgu boleh isi. Saya akan open dalam masa 5 minit je cikgu. So kita tengok cikgu isi. Sudah isi. So cikgu boleh test hands on. Nanti kita akan cuba buat share screen daripada cikgu. Cikgu tunjuk kaedah-kaedah yang cikgu dah belajar. So untuk malam ni kita bagi cikgu hands on sekali. Cikgu boleh terus test. So cikgu boleh tunjuk hasil cikgu. So in between this, so saya harap cikgu dapat isi dulu untuk PLC yang saya dah share pada link. Okay, dia hanya berfungsi 5 minit je cikgu sampai 10.20 saya akan close balik. Sebagai as kawalan kita lah. Okay, sementara kita take 5. Dan lepas tu cikgu boleh sambung untuk sound test run dan cikgu Zul akan bagi yang last iaitu export. Okay, back to you Zul. Okay, cikgu iPad SK tanya saya guna iPad mini version lama. Dah try split screen tak boleh pun. Macam mana je? Saya pun tak tahu lah cikgu kalau iPad yang versi lama ni macam mana. Jadi kalau cikgu L ada boleh tak? Sebab saya tak ada pengalaman. Untuk multitask dia hanya boleh kepada cikgu punya tu upgrade sampai iOS 13 ke? Dia yang multitask ni dia apabila bermulanya 13.3 ke atas. Dia baru boleh multitask. Kalau yang lama-lama memang tak boleh. Kita test pada yang lama tak boleh. So kalau cikgu tak boleh multitask, cikgu boleh slide atas, cikgu pilih je lah. Masa cikgu nak buat, cikgu swipe kepada Keynote. Kemudian cikgu boleh back semula kepada Zoom.
Okey, jadi dalam masa 5 minit ni cikgu isi dululah link PLC tu kalau dah habis mungkin cikgu boleh try dulu untuk buat animation cikgu. Saya akan sambung selepas 5 minit. Okay, so cikgu boleh isi je tadi untuk PLC. So cikgu iPad SK jawab, belum sampai 13.3. Okey. Sebenarnya kalau cikgu punya versi yang lama, iPad versi lama, bukannya belum sampai. Memang tak akan sampai 13.3. So saya rasa cikgu sampai setakat 9.3 kan? 9.36. Kalau mana-mana yang boleh upgrade sampai 13.3, baru dia boleh multitask untuk split. Okay. Kalau bawah daripada 13 memang tak boleh, minta maaf juga cikgu pinjam yang sekolah punya. Kalau sekolah punya saya rasa iPad mini 3 kot. Cuma tak tahu cikgu daripada sekolah mana. Tapi kalau macam di Terengganu macam Sesma, dia iPad mini 3 yang lama tu lah. So memang boleh sampai 13.3. Saya rasa selesai, cikgu dah boleh isi sebab tak panjang pun, sikit je maklumat yang nak. Nama, sekolah, isi cikgu, itu saja, dan email cikgu. So cikgu Zul, tanpa melengahkan masa, boleh kita ni bagi dia orang untuk share screen dia orang untuk tunjuk hasil-hasil. Kalau boleh cikgu tunjukkan hasil, sebab daripada output yang cikgu tunjukkan ni sebenarnya inilah yang kita nak bawa present kepada Apple, apa yang cikgu-cikgu dapat supaya untuk kita apply untuk next program. Okey, jadi cikgu boleh teruslah share screen dekat Zoom ni untuk tunjukkan hasil kerja cikgu. Siapa nak share boleh put up your hand. Boleh angkat tangan, so kita boleh bagi cikgu share screen cikgu. Cikgu Ash. Cikgu Ash nampak kat tangan tu. Tekan ke apa? So kalau cikgu Ash nak tunjuk atau cikgu Mimi, so cikgu boleh tekan share screen yang dekat bawah cikgu tu. Yang ada invite participant share screen, cikgu boleh klik share screen. And then cikgu boleh share lah cikgu punya screen untuk kita lihat progress cikgu. Share. As a simple pun okay. Share screen. Share screen. Okay. Okay. Alright tu. Okay tu. Okay, nice. Betul. Betul macam ni? Okay, betul-betul. Okay. So, okay. So, I just play button. Kalau nak tulis tu macam mana ya? Boleh tak kalau kita nak tulis dekat animation tu? Kena pakai pensel cikgu. Lepas tu animate line drawing. Animate line drawing. Okay. Alright. Sebab dia keluar macam screen. Okay. Dan ni saya pakai picture. Picture. Picture tu kalau contoh tadi ada gambar berdua kan? Gambar berdua macam tu. Kalau macam kita nak break benda tu, kita boleh cut ke? Gambar tu. Picture ni cikgu lukis sendiri ke apa? Ya betul, lukis sendiri. Okay, kalau lukis sendiri memang boleh break kan. Kita guna lasso dekat
dekat pensel tu. Dekat pensel. Lasso ada tu, cikgu bulatkan satu image Oh tu. yang ni, this one. Lasso, Betul, yes. Okay, so betul. Okay, then. Lepas tu. Okay. Kenapa dia tak stick ya? Dia tak stick. Sepatutnya dia. There. Macam tu. Tak boleh potong. Sepatutnya dia boleh. Sekejap. Sebab picture ni memang dia dalam tu berdua. Kalau I spread macam tu, tak boleh. Yang ni cikgu lukis pakai pensel lah. Ataupun cikgu lukis pakai pensel. Oh, dia dah jadi picture. Saya dah lukis, lepas tu dah jadikan dia picture. Oh tak, cikgu kena yang cikgu lukis tu masa yang edit. Oh, okay. Okay. Alright. Sebab kalau jadi picture dia dah lain lah. Okay, saya stop sharing ya ni. Okay. Yes, okay. Alright, terima kasih. Sama. Cikgu Faridah ke, Cikgu Aish ke? Cikgu Sul, saya nak tanya tadi, saya lupa tentang pergerakan width tu, width serentak. Width? Okay. Yang animate serentak. Okay, apa soalan cikgu? Macam mana nak buat? Kita nak animate beberapa objek tu serentak. Katalah ada dua. Macam mana nak tekan dekat button tu. Saya tunjukkan Katalah saya ada dua objek. Okay, saya tunjukkan sebentar. Okay, saya buka balik keynote saya. Okay, saya tambah objek. Okay, so kita letak dulu animation kepada objek kedua dulu. Contoh saya tambah command. Okay, saya buat laju sikit cikgu. Okay, path, gerak. Okay, dah. Okay, dah siap. Okay, cikgu tekan dekat animation ni. Okay, contoh host ni saya nak dia masuk sama dengan sun. Dia enter sama sekali. Okay, saya tekan dekat host tu lama-lama. Host comment tu, saya naikkan di atas sampai dia jadi nombor 2. Okay, cikgu nampak? Jadi apa? Okay, lagi sekali ya. Dia tadi macam ni kan? Okay. Dekat host comment lah. Okay, host comment ni saya nak naikkan dia, saya nak dia masuk sama dengan matahari. Okay, saya tekan ke atas, saya tekan dekat host comment lama-lama, lepas tu saya drag naikkan dia ke atas. Okay. Lepas tu dekat start build, drag. Sampai dia sama dengan sunburst lah. Okay, sekarang nampak tak dekat bawah tu on tab with build 1 after build 1. So saya tekan with build 1. Okay, yang ni pun sama. Host motion path ni pun saya nak buat with build 3. Okay, so bila saya tekan play. Okay, faham. Okay, tengok dia masuk sama lah sekali. Ada with. Nampak dia bergerak sekali. Okay. Tapi timing dia tu cikgu kena ni lah kalau kita nak letak timing dia sama-sama macam pergerakan udara tadi kan. So saya oksigen tu semua bergerak dan mengambil masa 10 saat. So semua dekat yang motion path tu saya letak 10 saat. So nanti nampaklah dia uniform sama. Itu sama masa lah. Tak payah tekan lama. Tak payah tekan lama. Saya pun baru tahu. Okay, terima kasih Cikgu Kamaria. Tekan sekali cikgu. Betul-betul drag. Sorry, saya pun baru dalam iPad ni. Tekan sekali cikgu. Tolak. Tak payah nak tekan lama-lama. Sakit tangan kan. Okay. Terima kasih Cikgu Kamaria. Okay, yang lain ada nak share screen ke? Saya tutup saya punya share screen. Saya nak share screen. Okay, silakan cikgu. Okay, silakan cikgu. Okay, sekejap saya share screen. Dah masuk dah kan? Dah masuk. Okay. Mana dia? Okay. Keynote.
Mana keynote? Kita nak buka keynote lah. Keynote. Okay, ni yang tadi. Simple je lah. Tak apa. Tunjukkan cikgu hasil. Yang tu je. Okay. Ni yang motion pass cikgu guna Cikgu guna motion pass Okay. Ya. Okay. Boleh saya stop dah boleh. share screen tu? Boleh stop. Mana nak stop sekejap. Stop masuk balik Zoom Masuk balik Zoom, stop share. Stop share. Okay. Okay. So ada cikgu lain tak nak share? Saya nak try share cikgu. Okay. Silakan. Tekan button share. Share content. Screen. Kenapa start buat kat? Nampak ke cikgu? Okay, nampak? Oh, dia bergerak Nampak. Cikgu ni motion pass juga Okay. Saya nak share Cikgu Zul. Okay, silakan cikgu. Dah sikit kan? Kat mana? Okay, dah. Cikgu share screen. Atas. Kat mana share content. Dekat atas tu, kita tekan butang share content screen. Boleh? Tak nampak. Siapa share ni? Cikgu mana share? Zul, bagi instruction. Okay. Boleh? Okay, boleh. Siapa ni? Saya ke ni? Okay, betul cikgu. Cikgu terus tekan keynote cikgu. Swipe bawah tu, atas. Swipe dari bawah ke atas. Okay. Cikgu buka keynote cikgu. Okay. Orang tulisan kreatif ni. Okay. Nak tulisan. Tulisan ni. Okay. Automatic. Yes. Okay. Cikgu pakai phone apa ni? Okay cikgu. Cuma nanti masa tu mungkin cikgu naikkan sikit lah sebab dia slow satu-satu. Sebab kalau macam murid pun kan dia nak faham nak tengok satu-satu kan. Jadi cikgu slowkan sikit lah untuk dekat bahagian setting tu. Okay, tapi okey cikgu. Nice. Okay, ada cikgu lagi ke nak share? Okay. So saya rasa saya sambunglah yang ketiga. Okay. Saya sambung yang ketiga lah, iaitu Magic Move. Itu yang saya punya favourite lah. Okay, jadi Magic Move ni dia sebenarnya adalah transition antara dua slide keynote tu. Jadi sebagai contoh, tapi untuk macam saya banyak gunakan untuk dalam video saya lah Magic Move ni sebab macam contoh sains kita nak terangkan contoh ada 7 kelas makanan. So ada 7 benda tu saya tak nak bila saya terangkan satu yang lagi 6 tu budak lupa. Jadi saya nak dia macam sentiasa ada dekat skrin tu.
dan dia ni lah, dan kita highlightkan mana yang kita nak gunakan. Okay, jadi saya tunjukkan contoh lah macam nak buat magic move. Okay. Sekarang saya gunakan 2 objek je lah dulu lah. Ni objek yang dah ada ni. Matahari ni dekat sini, dekat sebelah kanan, kuda sebelah kiri. Okay. So, ni adalah objek dia. Okay. Sekarang macam ni cikgu dah buat magic move. Cikgu pastikan, cikgu animate. Okay. Lepas tu cikgu tekan dekat mana-mana screen yang kosong tu. Akan keluar dekat bawah tu, add transition. Okay. So, bila keluar add transition, cikgu tekan. Okay. So, ada banyak lah. Ada confetti, close line, fade through color. Tapi saya nak, ni yang istimewanya Keynote ni adalah magic move. Okay. So, saya tekan magic move. Okay. Dah siap, tekan done. Dia akan tanya nak duplicate slide. Okay, pastikan cikgu tekan duplicate sebab dia akan buat 2 slide yang sama. So, saya tekan duplicate. Okay, sekarang untuk slide kedua saya nak gerakkan. Matahari ni saya nak kasih dia besar lagi tapi dia pergi dekat tengah. Okay, kuda ni dah bergerak. Dah pergi makin kecil, pergi dekat sebelah sini. Okay. So, bila cikgu play, cikgu punya, cikgu nampak sekarang ada 2 slide yang berbeza. Gambar dia sama, cuma cikgu dah mainkan lah, cikgu nak letak dekat mana objek tersebut. Okay, ni yang pertama yang saya tak buat apa-apa tadi. Okay, ni yang kedua. Okay, sekarang cikgu nak tengok balik apakah magic move yang cikgu dah buat. Cikgu tekan play. Ni animation yang tadi lah. Dia tak, sebab saya tak buang animation apa-apa. Okay, saya tunggu kejap. Saya buang dulu lah animation dia. Nanti kena nampak. Delete. Okay. So, saya try play. Okay, ni adalah matahari pada slide yang pertama. So, bila saya tab masuk slide kedua, cikgu nampak magic move berlaku. Di mana matahari tu telah bergerak ke tengah, kuda tu telah bergerak ke kanan. Okey. Jadi cikgu nampak perubahan dia, itu adalah magic move. Okey. Dari yang ketiga, yang kedua ni cikgu nak magic move lagi yang ketiga. Cikgu tekan lagi animate. Okay, cikgu tekan dekat yang hitam mana-mana lah. Sampai keluar dekat bawah tu add transition. Tekan lagi magic move. Okey. Dah siap, tekan done. Pastikan tekan duplicate. Okey, ni slide yang kedua. Kita pindahkan dia kat slide ketiga. Okey, ni saya nak dia pergi sana. Lagi besar. Dia ni pula. Saya nak pusingkan dia ke sebelah sana. Besar juga. Hadap ke sini. Okey, sekarang kita cuba tengok daripada awal magic move kita. Play. Okey, tengok. Okey, dia bergerak. Okey, dan yang ketiga terakhir. Okey. Jadi itu adalah magic move. Jadi cikgu ada apa-apa soalan tentang magic move? Saya tunjukkan saya punya lah contoh magic move. Contoh lain. Okay. Maksudnya kalau kena ada duplicate. Dia duplicate. Dia objek yang sama kita gerakkan dia. Okay, macam saya memang suka sangat guna magic move ni. Okay, macam contoh saya tengok ni slide saya. Okay, ada 7 gram makanan, karbohidrat, protein, lemak. Okay, sebab dia ni mineral, vitamin, lawas dan air. Okay, lepas tu cikgu tengok. Karbohidrat naik atas, yang lain akan turun ke bawah. Lepas tu dia tukar. Protein pula naik atas. Jadi itu semua yang saya gerak-gerakkan semua memang menggunakan magic move. Maknanya frame lain dah lah tu ya? Dia frame lain. Tapi saya hanya tukar dekat situ lah. Sebab saya macam nak, saya memang suka magic move sebab dia gerak-gerakkan konten yang kita ada dalam tu. Jadi kita tak payah nak animate sangat pun, kita gunakan magic move pun cantik je. Itu yang nice ni lah, yang apa yang paling saya suka pasal Keynote ni, magic move lah.
Okey. Maknanya transition dia lah yang Dia transition. itu transition. Okay. Ya, betul cikgu. Pilih kan. Okay, good idea. Okay, siapa ada yang nak tanya dia apa-apa? Okay, kita dah yang ketiga sebelum kita masuk yang terakhir sekali. Kita nak jadikan kita punya ni sebagai satu movie. Cikgu. Saya nak tanya kalau kita nak buat panjang sikit dia punya animation tu maknanya kena banyak slide lah. Ya, betul. Ikutlah macam tadi cikgu buat kuda kan, kuda main pusing kan. Kata kuda tu kalau dia pusing 2, 3, 4 kali maknanya dia kena pusing. Kita kena buat katakan kuda tu dia panjang. Kata dia ambil perjalanan balik tu panjang. So kita kena buat lagi animasi yang slide yang satu lagi tu kena fikir banyak. Ya, kalau cikgu nak gunakan magic move lah. Kalau cikgu hanya nak motion pass, satu slide pun boleh. Dia ikut pilihan cikgu. Dia sebab kalau cikgu sukakan motion pass lagi senang lah. Sebab dia hanya satu slide je. Tapi kalau cikgu suka nampak dia punya flow bergerak macam mana semua, cikgu guna magic move. Okay. Dia ikut preference masing-masing lah cikgu. Okay. Jadi cikgu siapa ada soalan lagi sebelum kita masuk yang terakhir, kita nak export. Okay, saya rasa bolehlah kita. Okay. Okay. So kita masuk yang terakhir lah cikgu, kita nak export. Okay. So bayangkan, yang ni atas ni kita tak kira lah. Okay, jadi saya animation ada 3 slide. Slide 3, slide 4, slide 5, slide 6 lah. Ada 4 slide lah. 1, 2, 3, 4. Okay, so sekarang saya nak export yang 3, 4, 5, 6 je. Jadikan dia sebagai satu movie. Okay, so dekat bahagian cikgu punya keynote ni sebelah kanan atas sekali, cikgu akan jumpa 3 titik. Okay, cikgu nampak bawah bateri tu. Okay, cikgu tekan. Okay, akan nampak butang export. Yang kedua, share export. Okay, cikgu tekan butang export. Okay, ada berapa banyak pilihan lah. Siapa nak masukkan PDF, PowerPoint, movie, animated GIF, images, keynote theme. Okay, macam saya akan gunakan movie lah. Sebab saya nak jadikan dia sebagai satu video. Okay, so saya tekan movie. Okay, so resolution, cikgu boleh pilih resolution. Cikgu nak pilih resolution yang mana, 720p sampai 4K lah. Ikutlah cikgu punya setting. Okay, slide range. Okay, yang ni pilih slide yang kita nak jadikan dia animasi. Okay, sama ada all slide, semua slide cikgu pilih ataupun cikgu selected slide. Okay, macam saya tadi 1 dengan 2 tak ada fungsi apa-apa. Saya hanya nak gunakan 3 sampai 6. So saya gerakkan lah. 3 to 6. Okay, so saya back lagi. Okay, yang bawah ni, go to next slide after. Okay, yang ni maksudnya cikgu kalau nak tambah lah. Macam saya suka tambah 1 second supaya video tu tak nampak terlalu laju dia bergerak. Cikgu kalau nak slow lagi, cikgu tambah lagi. Go to next build ni maksudnya dari satu pergerakan pergi satu pergerakan, satu animation pergi satu animation tu, build tu cikgu nak dia bergerak slow, cikgu boleh tambahkan. Macam saya tak perlulah kat situ. Okay, so saya dah siap, saya hanya tekan export. Sebelah atas tu, nampak sebelah kiri cancel movie option, export. Saya tekan sebelah kanan sekali export. Okay, so dia akan create lah, jadi dah satu movie. Okay, dah siap, cikgu tekan save video. So, jadi video cikgu akan terus di save ke dalam galeri photos. So, cikgu tekan buka photos. Cikgu tekan recent, yang bawah sekali. Jadi ikutlah berapa banyak lama slide cikgu. Okay, so kita tengok apa yang jadi. Okay. Sorry cikgu, dia slow sikit nak menghantar video ni. Okay. So, boleh cikgu nak export?
kepada soalan? Lagi sekali saya tunjukkan. Boleh, boleh. Kanan. Cantik. Okay. So, ni adalah nak masuk bunyi macam mana? Oh, masukkan bunyi. So, cikgu tekan plus. Record audio. Itu masukkan suara lah. Ataupun kalau cikgu ada bunyi, boleh insert from. Saya tak ada. Sebab bagi macam saya gunakan pendekatan Keynote ni hanya untuk image saja. Untuk music, apa dia, audio semua saya akan gunakan iMovie. Itu sebab saya tak nak mess up saya punya Keynote dengan bunyi. Itu saya punya pendirian lah. Tapi kalau cikgu nak pun cikgu boleh masukkan sebenarnya music atau apa, audio ataupun suara dia dalam Keynote. Tapi macam saya more prefer gunakan iMovie. Okay. So animation yang ni, okay, jadi semua video yang saya buat, cikgu boleh tengoklah dia dekat saya punya YouTube. Okay, cikgu search dia Cikgu Zul. Okay, saya ada setakat ni daripada bulan 1 itu saya pergi bengkel Apple. Saya dah buat 15 video PDPC. Science. Jadi memang ke-15 video PDPC saya memang saya gunakan Keynote dan iMovie. Jadi memang saya fokus hashtag Cikgu Tube. Betul, Cikgu Razif. Jadi video Cikgu Tube saya memang untuk video PDPC sebab saya buat tutorial juga untuk video PDPC ni, ni sains sekolah rendah ni. Memang ke-15 ni saya memang gunakan iMovie. Gunakan Keynote dan iMovie. Jadi cikgu boleh tengoklah dekat channel saya, Cikgu Zul. Saya fokus sains lah sebab saya BI bukan option saya, bukan major saya. So saya fokus kepada sains. Jadi saya rasa sampai di sini dah saya punya pembentangan. Sebelum saya tutup, cikgu ada nak bertanya apa-apa ke? Cikgu Zul, saya nak tanya. Ya. Yang gambar Cikgu Zul yang ajar sains tu, yang ada gambar cikgu yang ada gambar pengajaran kat belakang tu guna Keynote juga ke? Mengajar sains. Oh, tu yang tengah bercakap tu. Oh, yang tu green screen, cikgu. Itu green screen. Green screen iMovie. Itu masa selepas saya Dr. Azma bagi PLC 2 hari lepas, saya terus buat. Semangat. Okay. Tapi saya memang mostly saya Keynote lah, Keynote animation. Sebab saya green screen ni saya segan sikit nak berlakon kan. Tapi saya video memang semua Keynote. Saya lukis sendiri sebab memang kita, sebab lepas pergi bengkel dengan Cikgu Razif dengan Profesor Dr. Azma, memang ditekankan lah, memang kita nak hasilkan bahan yang autentik. Memang semua yang kita buat tu kita punya. Bukan kita ambil dari internet, kita ni plagiat apa semua. Betul kita ni. Okay. Okay. Jadi cikgu sambil ni nak promote lah, boleh lah juga kalau cikgu nak subscribe untuk dapatkan maklumat pasal saya punya kat channel saya. Sebab saya nak guna mengajar maths untuk terima tu, untuk gerakan babak tu. Jadi kalau cikgu buat yang animation tu okey lah. Sebab saya nak belajar benar. Sebab saya rasa boring lah mengajar cara sama. Sebab saya nak guna cara ni lah. Tapi cikgu, nak buat. Dia sebab saya dah gunakan Flip Classroom ni, saya buat video, lepas tu saya buat Flip Classroom dan macam saya budak memang sangat suka itu. Saya tak payah tanya, tak payah ajar pun. Saya masuk dia kelas, saya akan tanya, okey, apakah 7 kelas makanan, semua boleh sebut cikgu. Jadi memang best lah bila kita, macam sains memang banyak IBSE, memang kita nak buat dia nak budak kena ni kan, buat aktiviti. Jadi memang sangat best lah saya dapat buat aktiviti sains yang betul, bukan hanya chalk and talk saya ajar, budak tulis dalam buku. Jadi saya memang tahun ni memang saya sangat gembira lah saya menggunakan pendekatan Flip Classroom ni. Okay. Saya pun nak guna jugalah. Tapi kalau tengok ke sains ni, kalau saya nak buka untuk anak saya yang sains tahun 4 tu, 3 boleh buka lah. Boleh cikgu. Lah. Cikgu tengok je channel saya. Subscribe je. Okay, ada orang tanya soalan, sorry. Okay. Ya. Soalan dari iPad. Ya, saya buat video, saya masuk YouTube, lepas tu saya share dekat grup WhatsApp. Saya tak share dalam grup, saya ada buat kad
pembelajaran sains, diorang scan aja. So diorang tengok video, lepas tu esok terus masuk kelas, so buat aktiviti. Jadi memang saya tak tahulah, tapi memang saya sangat gembira. Saya macam bersyukur lah sebab dah pergi bengkel Apple buat bahan, lepas tu buat dapat guna dalam kelas tu, memang saya sangat excited lah. Tu tak dapat diungkapkan kegembiraan. Tu je lah. Saya bila bengkel iPad pula tu nak buat tu? Tak tahu. Kena tanyalah apa sifu tu. Pakai Selangor pula. Okay. Tahun depan. Perak ada buat dah cikgu? Kita boleh buat Selangor tak lagi kan? Razif, kita boleh buat tahun ni. Selepas COVID-19 nanti kita akan arrange more workshop lah kalau demand dia high. Perak kat mana? Kat Selangor lah pula saya. Boleh insyaAllah kat Selangor. Selangor lah. Kat Shah Alam lah dekat sikit. Di Johor. Maybe the next one probably insyaAllah Selangor. Kalau dapat book di Apple sendiri, insyaAllah kita buat di Apple. Tapi Kelantan nak juga. Perak nak buat dekat mana? Dia sekarang ni bergantung kalau tempat time dia. Kalau di masa tersebut Apple bilik apa orang kata untuk bengkel kita tu free, then saya boleh buat arrange untuk dibuat di Apple. Kalau tak kalau tempat tu penuh, dan kita terpaksalah minta BSTP ke ataupun BTP negeri ke untuk menyediakan tempat, insyaAllah kita akan pergi ke situ. Okay. Apa saya simpan arki saya dekat situ. Cik Norimi pun dah reply tu Johor. Itu pun saya pergi bengkel kat Johor. Terbaru pun nak. Okay, insyaAllah. Memang best lah. Dia yang penting kena datang. Sebab kita beli iPad ni sebab nak mengajar guna macam ni lah. Sebab nak updatekan kita punya PC. Betul cikgu. Dia lepas dah pergi tu, cikgu dapat feel lah. Rasa dia punya macam wah tu. Saya pun nak cakap tapi memang saya sangat excited. Tak apa, kita tengok COVID, tak apa, kita tunggu dulu. Okay, Cikgu Zul. Sebelum kita serah kepada Cikgu L. Apa channel Cikgu Zul? Cikgu Zul je channel Cikgu Zul. Type je Cikgu Zul. Z-O-U-L. Z-O-U-L. Okay. Thank you. Okay. O-U-L. Okay, Cikgu Razif. Okay, alright. Sebelum kita serah kepada Cikgu L, saya nak promote sikit lah sebab esok kita ada satu lagi, esok kita stop kejap untuk keynote. Okay, kita beri tumpuan, saya akan kongsi sikit lah bagaimana untuk mendapatkan ataupun menjadi Apple Distinguished Educator, ADE. So saya akan kongsikan beberapa tip dan juga apa dia punya faedah lah bila cikgu dah dapat recognition ADE. So and then esok lusa kita akan teruskan dengan keynote. Kita ada 2 lagi sesi keynote bersama Cikgu Remy dan juga last kita ada bersama Cikgu Zahra. Okay, Remy akan ajar tentang shape. Kita nak manipulate shape dalam keynote. Cikgu Zahra akan kongsi mengenai drawing dalam keynote. Okay? So insyaAllah kita akan berjumpa tiap-tiap malam sampai 31 hari bulan. Dan kalau cuti sambung lagi, kita sambung lagi sampai kita punya jumlah pengunjung pun dah makin ramai. Dia macam COVID-19 jugalah. Mula-mula 21, 25, naik 50, 90, macam outbreak juga kan. Jadi saya serah kepada Cikgu L lah. Jangan lupa sesi saya esok. Okay. Cikgu L. Okay, Cikgu Razif, terima kasih. Okay, cikgu semua. Okay, okay, sekejap saya share dulu link PLC sebelum saya sharekan apa itu berkaitan dengan Apple Teacher. Sekejap, mana dia tadi tak jumpa link pula.
Okey, saya dah share dekat chat. Okey, baik. Saya sharekan saya punya screen. Okey, boleh nampak Okey, so sini saya share melalui laptop sekejap sebab saya tengah atas dekat Apple, dekat iPad. Okey. So apa di Apple Teacher? Kalau siapa yang dah mengikuti pada sesi pertama kita pada hari itu, cikgu akan tahu apa di Apple Teacher, tapi saya nak kongsikan sekali lagi. Okey, apa di Apple Teacher? Apple Teacher ni sebenarnya adalah salah satu program professional learning lah yang cikgu boleh pergi browse, cikgu pergi ke Apple Teacher, and then cikgu akan nampak ni, cikgu akan join Apple Teacher menggunakan ID Apple. Nanti saya pun sharekan link. Saya dah buat video macam mana nak create ID Apple dan macam mana nak create untuk dapatkan join pada Apple Teacher punya ni. Okay, untuk Apple Teacher Learning Center. Okay, so sebenarnya apa yang cikgu dah pelajari selama beberapa hari ni sebenarnya ada di dalam ni. Kitab-kitab dia semua, nota semua ada dalam ni. Macam baru ni GarageBand. Okay, cikgu boleh pilih dalam ni lah. Cikgu masuk melalui ID Apple cikgu, okay, sign in dalam Apple Teacher Learning Center ni. Dalam semua. Okay, nampak cikgu boleh nak belajar tentang iPad, Mac, semua ada. Apa yang cikgu nak belajar? Contohnya yang ini. Okay, multitasking, nota dia semua ada. So cikgu boleh slow-slow baca dan cikgu boleh ambil dia punya macam saya ni, saya dah selesaikan semua task saya. Okey, selepas cikgu dah habis selesaikan semua task ni untuk iPad, cikgu sebenarnya boleh dapat certified lah. Yang kat sini yang mana cikgu boleh lihat. Yang ini, kalau yang ini semua ni dah lepas. Cikgu dah selesai. Macam saya untuk Mac belum lagi lah sebab selagi tak ada MacBook kita tak jawab lah. Supaya sikit nak jawab kena pinjam orang punya Mac lah ni. Punya Cikgu Razif punya ke kan? Jawab soalan. Okay, so cikgu boleh ambil di sini. Cikgu boleh download cikgu punya official certified. Okay, dah lepas cikgu baca semua nota-nota yang ada dalam ni. Okay, dan cikgu boleh jawab soalan dan cikgu boleh dapatlah sijil tu. Okay. Okay, so apa yang saya nak kongsikan dulu lah, apa sebenarnya yang ada dalam Apple Teacher Learning Center ni. So, apa saja berkaitan dengan iPad, MacBook, apa saja apps yang ada pada Apple ni, iPad ni, semua dia ada. Anyone can create. Sebenarnya cikgu boleh lihat di sini. Okay, everything. Loading lambat sikit. Sebenarnya ini adalah semua nota-nota dia dah ada. Sebenarnya kami pun belajar daripada sini juga. So daripada sini kemudian kami pun share lah kepada cikgu-cikgu semua. Okay. So jangan lupa cikgu browse pergi dekat Apple Teacher di sini. Apple Teacher. Kemudian cikgu masuk. Okay. Cikgu sign in. Okay. Can I say something else? Ya. For those yang ada attend this workshop hari ni, saya nak terangkan sikit. Apple Teacher ni adalah yang disediakan oleh Apple daripada Cupertino. Jadi ramai yang tanya di mana kita nak belajar selain daripada attending workshop. Dia kena buat dua-dua. Satu, ini adalah di mana praktikal pengajaran yang kita boleh ikut pace kita, slowly kita ikut pace kita. Jadi, kalau kita dah dengar attend workshop gini dan pada masa yang sama kita go inside there dan kita boleh belajar step by step. Itu pertama. Yang keduanya adalah lessons ideas. Lessons ideas ni ada disertakan bersama di dalam Apple Teacher. Jadi lessons ideas ni adalah juga dibangunkan oleh Apple bersama dengan guru-guru yang terbaik di dunia. Untuk tengok lessons ideas di dalam Apple Teacher ni. Dan yang ketiga, yang semua orang tanya, di mana boleh saya dapat sertifikat ataupun saya diberi satu sijil daripada Apple. So,
dalam Apple Teacher ni lah yang saya minta apabila cikgu-cikgu attend workshop-workshop yang diberi oleh Cikgu Razif dan the team macam Cikgu Zul tadi, dan go through Apple Teacher Learning Center ni, tengok balik apa yang dah belajar dengan Cikgu Zul, dengan Cikgu Razif. Setelah belajar semua ni dan go through dan ada step by step, ambil quiz dia, dan selepas itu jika complete, anda akan dapat sijil daripada Apple. Razif ataupun apa ni El, do you have a contoh of the sijil? Can you share? Yes. Okay. So jadi setiap guru yang telah melalui mengambil kuis di situ, jangan risau, kuis tu dia tak ada tempoh masa. Dia sambil je punya kata exercise dia ataupun kuis dia, dan complete, you dapat official yang ada dengan Apple logo, dan termasuk juga logo-logo lain yang dibagi, boleh letak kat Facebook and boleh guna Apple Teacher as you punya trademark. Kalau kita tengok semalam, Cikgu show semalam pun dia dah ada. Cikgu Zul dah dapat ke Apple Teacher? Dah dapat Apple Teacher? Ya, saya dah dapat dah. Dah dapat. Okay. Jadi kalau boleh tunjuk you punya logo Apple Teacher untuk encourage yang lain juga berpeluang. Saya, walaupun saya in charge di Malaysia dan Indonesia, saya sendiri tak boleh keluarkan sijil tu. Sebab itu saya sarankan, pergilah ke Apple Teacher Learning Center, belajar sambil belajar online, dan usahakan dapat Apple Teacher Certificate tu. You akan rasa excited sebab ini adalah pemberian oleh Apple sendiri, ya. Ada contoh ya? Tunjuk sekali lagi, El. Contoh dia. Tidur. Kemas. Apa buat? Skill tu. Nampak ni ada nama, ada Apple Teacher, and then the certificate of recognition. Baca ambil quiz, jadi you are recognized as Apple Teacher. Bukannya certificate of attendance, this is certificate of recognition. Okay. Dan kalau di masa pun kita akan tahu Apple Teacher is the best. So cuma besok Razif akan bawa Apple English Educator pula. Itu ada level yang lebih tinggi untuk cikgu-cikgu listen to. InsyaAllah. Ni logo yang diberi Cikgu boleh letak logo ni dekat your email. Di mana pun. Sebab you ini logo yang diberi oleh Apple kita tak boleh simply ambil dekat online yang guna, sebab dia ada dia punya copyright. Terus yang diberi berdasarkan Apple Teacher Learning Community punya quizzes baru boleh guna Apple Teacher logo tu. Jadi kalau nampak L pakai, Cikgu Razif pakai, Cikgu Zul pakai, Cikgu Show pakai, tu because dia orang dah earn the thing. InsyaAllah semua boleh dapat, tapi take the just go to that community. Alright, back to you, El. Okay, terima kasih Kak Wan di atas perkongsian tadi. Okay, so PLC punya ni saya dah sharekan link dan kita akan tutup. Kita nak kawal dari segi quality macam Kak Wan kata, kita bukan nak kerja quantity, tapi kita nak kerja quality supaya sebenarnya cikgu lebih fokus apa yang nak dikongsikan oleh presenter kita pada malam ni, host kita pada malam ni. Dan insyaAllah untuk slot-slot kita selepas dulu kita akan buat kaedah macam ni supaya kita dapat lihat cikgu boleh hands on terus, kita dapat lihat hasil dia on the spot
Okay, maknanya tidaklah sekadar cikgu hanya mendengar, kemudian tunggu video, the next video, baru cikgu nak buat. So sebenarnya kalau boleh cikgu hands on terus, sebab daripada hands on tu, cikgu akan dapat lihat apakah teknikal yang kami boleh bantu. Macam tadilah cikgu tanya macam mana nak buat pergerakan dan animation dan sebagainya, macam mana nak buat rating dia dan sebagainya. So itu adalah antara yang advantage lah untuk sesi kita pada kali ini, terus boleh hands on. By the way, thanks a lot pada Cikgu Zul atas perkongsian pada alhamdulillah. Rekod sebenarnya malam ni kita 1 jam setengah dah untuk malam-malam. Thank you Cikgu Zul. 1 jam setengah. Okay, yang sepatutnya 40 minit tetapi bila dalam ramai. Thank you Zul, thank you so much, highly appreciated. Cikgu Zul. Silakan. Okay, thank you Cikgu Zul. Terima kasih. Jangan lupa try error, insyaAllah. Cuba banyak kali boleh dapat. Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Okay. Jadi saya tutup chat ni. Bye-bye. Okay. Bye. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye. Bye.